Soalan yang pertama, soalan yang pertama, sebab apa Ustaz sebenarnya? Dah agak dah, dah agak. Soalan yang pertama, dia kata ada seorang sahabat saya, dia sering menangis selepas melakukan solat zuhur dan asar. Dia menangis kerana kehilangan perbuatan yang terpaksa menanggung dosa-dosanya dahulu. Adakah dosa-dosanya terhapus dengan air mata dia teringat? Tolong beri penjelasan. Okey, maka saat dia dosa itu selepas seseorang dia balik, lepas dia balik, maka selepas dia balik itulah bahawa Allah kira dosa. Sebagai contoh, Ustaz balik untuk makhluk itu. Habis seorang yang saya perlu buat. Sebagai contoh, Ustaz balik rumah duduk, maka ketika itu bangunlah apa sahaja dosa yang Ustaz buat, Ustaz yang kena tanggung sendiri. Faham? Sebetulnya kita tanya, wakilah dosa tentang apapun, dosa manapun, dosa itu Allah tak kira sebab kita tak banyak lagi dan waktu itu dosa itu bapak kita tak tanggung. Lepas kita tanya, dosa kita yang tanggung sendiri. Sebelum kita tanya, kita tidak kira melakukan dosa. Baik-baik. Nah, yang kedua, adakah solat seseorang mu'alaf yang bertatu sah, yang mana tatuan tidak boleh dibuang kerana memudaratkan nyawanya, maka hukumnya adalah sah. Hukum bisa adalah sah. Quran Allah kata, yang pertama, lagi Quran itu tiada paksaan dalam agama. Kalau benda itu boleh memudaratkan ataupun boleh menyebabkan kematian, maka tak boleh dibuat. Tak boleh dibuat. Maka hukumnya adalah sah. Yang seterusnya, apa nak buat kalau kita suruh orang tak tutup aurat tapi dia cakap tak guna tutup aurat kalau tak ikhlas? Maka dalam sebuah hadis Nabi kata, "Al-ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhafu al-iman." Nabi kata, barang sesiapa yang melihat satu kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, maka ubahlah perkara kemungkaran itu dengan tangan kamu itu dengan kuasa. Kalau kita ada kuasa, contoh kita berikan bahwa kita tak main dekat, kita boleh ambil tindakan kat dia. Kena itu sengaja. Dan yang kedua, bagi lisan dengan lidah kita tegak ni kena tegak awal ni Allah masuk neraka. Tapi kita dapat apa tegak awal ikhlas dia dulu. Maka set yang terakhir itu nanti kata dengan hati itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tegak dah dan ikutkan dan ikut dia punya pesan. Jadi bila kawan kita kata begitu, kita kena berdoa kepada dia, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada dia. Jangan dulu bangkang ya. Okey. Soalan yang seterusnya, apakah fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal. Di antara fitnah Dajjal yang kita keluar, yang akan keluar ialah Dajjal ini dia akan fitnah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan mengatakan bahawa Islam itu bukan agama yang betul. Dia akan keluar di akhir zaman nanti, dia akan mengatakan bahawa agama yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah agama yang betul.
maka engkau ikutlah aku. Sebab bila Dajjal keluar dia akan kata, bila hang ikut aku, hang masuk syurga. Bila hang tak ikut aku, hang masuk neraka. Tetapi apa yang disebutkan oleh Dajjal itu kepada kita tidak faham. Yang Dajjal maksudkan syurga adalah neraka. Yang Dajjal maksudkan neraka adalah syurga. Maka kita tak payah ikut Dajjal. Di antara amalan yang boleh mengelakkan kita daripada mengikut Dajjal ialah yang pertama, kena banyak membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, kena banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kena sentiasa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ikut apa yang Nabi suruh, insya-Allah kita tak akan ikut dia langkah Dajjal. Soalan yang seterusnya, Assalamualaikum Ustaz, adakah Saddam Hussein dan Bashar al-Assad seorang yang wali? Saddam Hussein saya tak pernah nak tahu sangat maksudnya ialah pemerintahannya. Tapi kalau Bashar al-Assad, maka dia seorang yang kafir, seorang yang kafir. Sebab itu Allah kata dalam Quran, wala tarkanu ila alladzina zalamu fatamassakum an-nar, dan kamu cenderungkan diri kamu kepada orang-orang yang zalim, fatamassakum an-nar, kamu akan disambar api neraka. Maka Bashar al-Assad ialah seorang pemimpin yang kafir, seorang pemimpin yang zalim. Bahkan ulama kata Bashar al-Assad laknatullah alaihi. Wallahu a'lam. Soalan yang seterusnya, apakah perlu berkahwin dengan anak luar nikah yang baru memeluk Islam? Maksudnya anak luar nikah. Okey, kalau mak dia orang bukan Islam, mak yang dia tahu dapat dia, maka ketika itu mak dia bukan Islam. Kalau kita dalam Islam dia pakai anak luar nikah, maka orang yang bukan Islam dia tidak dikira anak luar nikah. Orang bukan Islam, sebagai contoh kawan kita, mak dia kahwin dapat dia, maka dia bukan dikira anak luar nikah. Yang dikira anak luar nikah ialah orang Islam yang berzina dapat anak sebelum dia nikah, itu baru anak luar nikah. Maka hukumnya boleh kahwin, hukum besar. Teruskan. Yang seterusnya, apakah kejadian aneh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Kejadian aneh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, malaikat Jibril tidak mampu nak tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi merupakan kekasih Allah pertama. Yang kedua, kejadian aneh yang berlaku ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ialah Allah bagi pilihan kepada Nabi, kamu nak teruskan hidup ataupun nak mati bertemu dengan aku. Kejadian aneh. Orang biasa kalau dia nak mati, dia mati kawin. Allah datang malaikat, wahai fulan, nak mati luka, nak hidup juga. Tapi Allah boleh lihat nak mati dulu ataupun nak terus hidup di atas muka bumi Allah. Tentu yang Ustaz dapat beritahu yang sebelumnya itu wallahu a'lam. Dan itu soalan yang terakhir. InsyaAllah tadi kita nak kongsikan orang-orang yang dia kita kapok sebelah tadi yang buat tidur. Soalan yang terakhir, Assalamualaikum. Kalau memakan kalau bisa memaki, memakai
Tapi sudah bisa nampak siang. Oh, dia siang. Saya tak ada serongan kita nyatu. Stop. Kita yang pertama kalau kita memiliki uang, wajib meminta maaf kepada Allah. Jadi Allah yang tentang saya kata bahwa Baik tadi bawah salam ni. Baik tadi bawah dia minta maaf. Stop pun. Stop juga kan. Kalau kita tak minta maaf, maka bila kita nanti esok kita akan tergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajib dengan minta maaf. Kawan itu nak maaf atau benar itu masalah. Tengok. Yang kedua kena beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir minta depan ini tidak. Assalamualaikum Ustaz, adakah memakai madu? Apa saya? Memakai madu seperti memakai lipstik adalah sunnah Nabi. Bolehkah Ustaz beri sunnah-sunnah untuk menjaga penampilan? Maksudnya yang madu tubuh tidak. Jadi yang ikut sunnah tapi dia buat menjadi lipstik. Maka sunnah Nabi menjaga kita berbuat. Di antaranya makan madu. Tak ada untuk jadi itu dah untuk makan itu baginya. Bagi tidak misalnya kilan kawan kerja kilan. Satu antara cara mengamalkan sunnah Nabi dalam aspek nak jaga penampilan yang pertama mesti kena bersih. Pakai baju buka Allah. Buka kena bersih. Yang kedua mesti kemas. Orang lagi pakai baju kena kemas, tak boleh turun sampai rumah punggung dekat keluar dia tutup nampak rumah punggung. Itu penutup. Penutup dah dalam tak pakai. Kita pula masya-Allah. Kalau ini itu bertengok ya Allah. Yang ketiga mesti memakai wangi-wangi, terutama untuk wangi orang perempuan tidak digalakkan pakai wangi-wangi. Pakai wangi-wangi, pakai minyak wangi Adidas apa kerja mesti cukup yang Sabun. Jadi lagi maupun perempuan mesti kena cukup dulu dia. Sebab nanti sunnah Nabi berjatuh dulu dia. Sabun bukan cukup dalam buat jatuh silakan. Tapi kita tak mahu nak jatuh sakit. Maka cukup dulu dia ikut sunnah Nabi. Bahkan ni spray dan kursi. Lepas ni berjatuh tu bakar ke mana mesti pakai wangi-wangi. Okey, sama-sama.